sedikit perkongsian mengenai sinopsis juzuk yang ke-6 yang baru kita bacakan bersama, iaitu bermula daripada muka surat 102 hingga 121, yang mana mengandungi surah An-Nisa, pengakhiran surah An-Nisa, iaitu daripada ayat 148 hingga 176, dan juga permulaan surah yang baru, iaitu surah yang kelima dalam mushaf kita, iaitu surah Al-Ma'idah. Baik, sedikit mengenai pengakhiran surah An-Nisa, seperti mana yang saya jelaskan pada semalam, bahawa surah An-Nisa ini fokusnya adalah di antara ciri-ciri terpenting menjadi seorang khalifah yang baik adalah berlaku adil dan rahmah kepada semua alam, kepada alam ini. Maka pada babak-babak yang terakhir ini, kita dapati memiliki kebenaran mengenai kisah Nabi Isa alaihi salam yang sebenarnya tidak disalib tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Jadi inilah pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Nabi Isa alaihi salam nanti akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun akan diturunkan kepada Allah pada akhir zaman, ketika hampir berlakunya kiamat, untuk melawan Dajjal. Baik, seterusnya kita dapati memaafkan perbuatan yang tidak baik dan menampakkan amal perbuatan yang baik. Jadi ini di antara ciri-ciri penting yang perlu ada dalam diri setiap Muslim. Kalau ada orang buat silap, kita mudah untuk maafkan. Dan yang ditunjulkan adalah kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir kita lihat di pengakhiran surah An-Nisa itu ada mengenai hukum faraid, iaitu tentang perwarisan al-kalalah. Jadi secara rumusannya kita dapati surah An-Nisa ini mengandungi banyak hukum hakam, di mana hukum hakam yang disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ini tak lain tak bukan adalah untuk kita agar dapat mempraktikkan keadilan dan juga rahmah kepada, agar kita dapat menjadi khalifah yang baik di atas muka bumi ini. Okey. Baik, seterusnya kita memasuki surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah maknanya hidangan. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih surah Al-Ma'idah ini menjadi surah yang kelima? Kita lihat penamaan surah Al-Ma'idah. Turunnya hidangan dari langit kepada Bani Israel selepas mereka memintanya dari Nabi Isa alaihissalam, supaya itu menjadi bukti kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi surah Al-Ma'idah ini pula, fokus surah Al-Ma'idah ini pula adalah menyuruh kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berpegang teguh kepada janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat sebelum ni dah surah An-Nisa, kan? Surah An-Nisa dah dibawakan contoh surah Al-Baqarah, kemudian disuruh kita untuk berpegang teguh dalam surah Ali Imran. Kemudian surah An-Nisa pula menceritakan berbagai-bagai hukum hakam yang Allah berikan, tak lain tak bukan agar kita menjadi khalifah yang baik. Maka dalam surah Al-Ma'idah ini menyuruh kita agar apa yang telah Allah turunkan, berpegang teguhlah. Maknanya tunaikanlah janji kamu, janji kita kepada Allah untuk menjadi khalifah yang terbaik. Maka peganglah janji itu, tunaikanlah segala apa yang kita telah janjikan kepada Allah, iaitu untuk menjadi khalifah yang baik, untuk menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Jadi dalam kesempatan ini, dalam juz yang ke-6 ini, kita lihat surah Al-Ma'idah pengawalan hingga ayat 82. Okey. Jadi kita lihat dekat sini, saya dah
letakkan beberapa ayat-ayat dia agar para penonton kalau nak snap apa gambar jadi boleh rujuk kepada ayat-ayat tersebut. Ya, jadi kita lihat dekat sini surah Al-Maidah penjelasan mengenai hukum hakam mematuhi perjanjian. Ni perjanjian ni typing error ni. Perjanjian. Okay. Menikahi wanita ahli kitab, makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang haram. Okay, jadi terutamanya agar kita mematuhi janji. Kemudian terdapat di muka surat di ayat yang ke-6 pula penjelasan mengenai beberapa bab taharah, bab wudu, bab mandi, bab tayamum diemfasiskan lagi di dalam surah Al-Maidah ini. Kemudian Allah SWT bawakan contoh kepada kita golongan yang dah janji lepas tu dia melanggar perjanjian, iaitu kisah Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihi salam yang melanggar perjanjian. Dia kata nak sama-sama dengan Nabi Musa, dah sampai ke gerbang kota Baitul Maqdis, mereka tak nak masuk. Mereka kata pasal kat dalam situ pasal nak kena pergi berjuang, mereka kata kamu berjuanglah dulu, kita tunggu kat luar je, nanti dah settle baru kita masuk. Okay. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan juga contoh anak Adam yang melanggar perintah Allah hingga berlakunya pembunuhan pertama di atas muka bumi ini, iaitu pengajaran yang harus kita ambil daripada anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Pada ayat 27 hingga 31. Kemudian seterusnya contoh mereka yang membuat kerosakan di atas muka bumi ini, apa yang akan berlaku kalau seseorang itu melanggar perjanjian dengan Allah, maka akan berlakunya kekecohan di atas muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita menurunkan hukum al-hirabah. Hirabah tu kalau hukum jenayah pencerobohan keamanan. Okay. Jadi hukum hakam ini diturunkan oleh Allah agar bila berlaku satu kesilapan, bila berlaku suatu perkara, bagaimana untuk dapatkan balik keamanan di atas muka bumi ini. Iaitu dengan melaksanakan hukuman agar manusia yang hidup di atas muka bumi ini akan merasa aman. Kemudian seterusnya kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang agung untuk menggantikan golongan yang murtad dengan golongan yang lebih baik bagi agamanya. Jadi maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak mengatakan kepada kita, kalaulah berlakunya kerosakan di atas muka bumi ini, yang ruginya kita. Allah tak rugi. Allah bahkan boleh datangkan umat lain yang lebih baik daripada kita untuk memakmurkan bumi ini. Maka janganlah kita berlaku zalim, janganlah kita melanggar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan lagi contoh bagaimanakah sikap Bani Israel terhadap hukum hakam yang telah diturunkan oleh Allah dalam kitab Taurat mereka. Agar kita mengambil pedoman, ambil pengajaran, jangan ambil yang baik dan buang dan jangan ikut mana suatu tabiat yang kurang baik. Dan yang terakhir di dalam juzuk yang ke-6 ni, Allah Subhanahu Wa Taala itu mencela Bani Israel kerana mereka tidak mencegah kemungkaran. Jadi kita lihat surah Al-Maidah ini, contohnya kita tengah nak makan, maidah kan hidangan. Nak makan, kalau ada perkara yang disturb, mengacau kita tengah nak makan, tak aman kita nak makan, tak dapat nak menikmati kelazatan makanan tersebut. Maka sebab itu, jadi keamanan di dunia ini ibarat seorang yang nak makan tetapi ada aja gangguan. Ada orang bel lah, nak kena buka pintu lah, ada yang suruh kita buat tu, jadi sekejap nak makan asyik kena ganggu. Jadi ibaratnya untuk nak menjaga keamanan, menjadi seorang khalifah yang baik, maka berpegang teguhlah pada janji kita yang telah kita ikrarkan kepada Allah untuk menjadi hamba yang terbaik di atas muka bumi ini. Dan bagaimana nak menjadi hamba yang baik, iaitu
mematuhi segala hukum hakam yang telah Allah Subhanahu Wa Taala susunkan untuk kita. Dengan cara itu kita akan dapat menjadi khalifah yang terbaik di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Itu sedikit perkongsian mengenai surah Al-Ma'idah dalam juzuk yang ke-6 pada pagi ini. Moga kita bersama mengambil pengajaran daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Mari kita sama-sama menutup tadarus kita pada pagi ini dengan pembacaan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Okay, Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.